Banjir kilat apa puncanya? Banjir kilat kini bukan lagi berlaku di ibu kota Kuala Lumpur. Ia sudah menular di bandaraya lain di seluruh negara. Bukan itu sahaja, ia juga berlaku di bandar-bandar kecil dan di luar bandar. Pada 2 Ogos lalu, banjir kilat melanda Johor Bahru. Jalan-jalan utama dinaiki air, begitu juga di kawasan parkir yang menyebabkan banyak kereta yang tenggelam. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata kejadian banjir kilat tersebut disebabkan purata taburan hujan yang tinggi mencecah ke paras 100 mm dan diburukkan lagi dengan kejadian air pasang. Menurut laporan media, banjir kilat yang berlaku di Johor Bahru itu dikatakan sebagai antara yang terburuk pernah berlaku dalam tempoh 10 tahun. Maknanya sejak 10 tahun yang lalu tidak pernah berlaku banjir seteruk pada 2 Ogos itu. Mudah untuk menyalahkan hujan lebat dan air pasang sebagai penyebab kepada banjir kilat. Namun persoalannya, mengapa sekarang ia berlaku? Mengapa 10 tahun dahulu tidak berlaku banjir seperti sekarang? Mengapa pula fenomena banjir berlaku seiring dengan kepesatan pembangunan Johor Bahru? Jawapannya terletak di bahu penggubar dasar, iaitu ahli kabinet dan exco kerajaan negeri. Jika ketika merancang pembangunan mereka lupa kepada matlamat pembangunan mampan atau SDG, maka akan terjadilah impak yang tidak dikehendaki, susulan dasar yang regresif. Jika pemimpin tidak ada iltizam politik yang tinggi untuk menangani kesan tidak langsung pembangunan yang tidak mampan, maka kita akan terus mengalami masalah yang berulang. Begitu juga apa yang terjadi di Baling yang terus-menerus dilanda banjir, di mana dikatakan hujan lebat menyebabkan aliran air dari Gunung Inas meningkat. Akibatnya, beberapa kampung di Baling mengalami banjir kilat. Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Syamsuddin Mahmat berkata, air di Sungai Caruk Juan meningkat dan mengalir deras serta melimpah ke penempatan penduduk yang tinggal berhampiran sungai. Sehingga jam 7 malam, tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka kerana air yang memasuki rumah mangsa buat masa ini hanya sedalam kira-kira 0.3 meter. Pemantauan sedang dilakukan polis bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam APM. Katanya seperti dipetik Astro Awani, Allah telah mengingatkan kita tentang perlunya pembangunan mampan ini menerusi banyak kisah-kisah dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, terjemahannya, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Bencana yang berlaku adalah berpunca daripada pelanggaran manusia terhadap hukum atau sistem yang dibuat Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, gunung yang ditumbuhi kayu kayan digondolkan kerana hendak dijadikan hutan ladang. Sungai yang airnya mengalir dilencongkan atau ditutup terus kerana hendak diganti dengan pembinaan perumahan atau kompleks membeli belah. Selain itu, pasir laut dikorek sehingga pantai terhakis atau runtuh. Ada juga kawasan laut yang ditambah untuk tujuan pembinaan resort sehingga menghalang gerakan sebelum jadi arus laut. Itu belum lagi kerosakan fauna dan flora yang tidak akan pulih akibat kebejatan tangan-tangan manusia yang tamak. Semua kerosakan terhadap alam sekitar ini boleh menjadi punca perubahan iklim yang teruk sehingga menyebabkan bencana alam seperti hujan lebat, banjir kilat, ribut taufan, kemarau panjang dan lain-lain. Justru adalah tidak adil untuk melemparkan kesalahan kepada angkara alam di atas perbuatan tangan manusia itu sendiri. Bagaimana kita hendak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita terus-menerus merosakkan ciptaannya? Percayalah, matlamat pembangunan mampan pada tahun 2030 tidak akan tercapai jika tidak disertai dengan kesedaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar. Bertaubatlah wahai pemimpin, kerana alam yang kalian rosakkan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.